Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salam sejahtera, sekali lagi kita bertemu insya-Allah. Kali ini baru betul-betul kita dapat gunakan platform ini, di mana dua sesi yang awal kita dalam bilik kuliah HD ini sikit tergendala kerana saya masih lagi belum mahir, masih lagi belajar. Sekarang pun masih lagi belajar untuk memanfaatkan software ataupun apps ni. InsyaAllah kali ini kita terus try untuk streaming melalui kita kata channel ini, streaming ini, dan bukan lagi menggunakan handphone macam dua sesi yang sebelumnya lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi kita merancang, Allah juga yang menentukan, dan perjalanan kita hari ini telah sampai ke Jumaat yang kedua di bulan Ramadan. Jadi sedikit sebelum kita mulakan, sementara saya menanti mungkin ada beberapa orang yang mungkin nak bersama untuk sesi online pada petang ini. Maklumlah, dewan kita ni ataupun bilik kuliah kita ni, setiap bilik ada 10 orang sahaja. Jadi bukan setiap kali beronline 10 orang ni akan ada bersama dengan kita. Jadi tambah pula yang di Sabah dan Sarawak sekarang ni mungkin tengah waktunya kan lebih awal, so gelapnya lebih awal. Jadi 2:30 kita di sini, mereka mungkin dah 2:30 mereka tu dah lebih awal daripada kita kan, dah nak hampir asar dah. Jadi dah 3:30 contoh. Jadi mungkin tengah bersiap-siap nak balik kerja ke, wallahualam. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan cuba secara ringkas kupaskan apa yang boleh kita kupaskan hari ini. Dan untuk sebagai peringatan, untuk sebagai tambahan, mungkin hari ini saya bercarakan tentang bahawa hari ini kita telah sampai ke Jumaat yang kedua, dan kebetulan hari ini adalah hari yang minggu yang ke-36 di dalam takwim Hijrah. Bermaksud kalau setahun itu ada 52, kita telah pun jauh melepasi daripada separuh masa yang pertama, telah masuk ke sukuan yang mungkin yang ketiga. Jadi nanti tak berapa lama lagi kita akan masuk ke, ataupun kita telah pun mula masuk ke sukuan yang terakhir, 9, 10, 11 dan 12. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Jadi sukuan yang terakhir ini telah pun bermula untuk kita. Jadi Ramadan membawakan kita kepada penggal ataupun bulan yang pertama dalam 4 bulan yang terakhir dalam tahun Islam, di mana segalanya harus dibulatkan, segalanya harus dijanakan lagi dan dipertingkatkan tenaga untuk dipusatkan ataupun dilaraskan agar banyak perkara yang mampu tercapai untuk takwim hijrah ini. Jadi tuan-tuan, di akhirnya nanti kita akan ada bulan haji dalam takwim Islam ini. Menariknya, di hujung tahun akan ada bulan haji, dan bulan haji merupakan bulan kemenangan sebagai bulan melengkapkan dalam syiar Islam, dan dia juga sebagai bulan yang membawakan kita kembali mengikuti perjalanan haji mereka yang pergi menunaikan haji nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita juga hari ini berkat hari Jumaat kan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita yang semua ini ya berpeluang untuk mendapat panggilan jemputan daripada Allah untuk menunaikan haji ke Mekah, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Jadi hari ini juga kita insya-Allah akan meneruskan sesi kita ini, dan sesi kita ini hari ini 25 hari bulan 5 2018. Suka untuk saya kongsikan khas kepada mereka dalam grup ini, Cik Roslan daripada Kedah. Suka untuk kita kongsikan bahawa hari ini 25 bulan 5 juga merupakan hari besar untuk orang Islam. Hari ini sebaiknya kita mengingati semula bahawa satu masa dulu dalam catatan sejarah Islam kita, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini 25 hari bulan Mei telah wafat, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada bulan Mei ini tadi, daripada minggu sebelumnya telah kering ataupun telah jatuh sakit dan diuji dengan demam panas, sakit kepala yang apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggambarkan bahawa kalau orang biasa kesakitannya sekali, untuk Rasul, untuk Nabi, sakitannya itu berganda-ganda banyak kali, 3 kali ganda ataupun 5 kali ganda daripada pemuda biasa. Jadi bayangkan tuan-tuan, puan-puan, satu masa dulu inilah waktunya pada 25 hari bulan Mei tahun 632 Masihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas baginda yang terakhir. Dan peristiwa itu dicatat dalam catatan sejarah sebagai hari kegelapan ataupun hari kehilangan besar kepada seluruh Islam, di mana seluruh Madinah menangis. Dan semenjak daripada hari itu, kita tidak ada lagi nabi ataupun tidak ada lagi rasul yang lain, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebagai rasul penutup untuk umat Islam, dan agama Islam diangkat sebagai agama penutup, di mana tidak ada lagi agama-agama lain ataupun kitab-kitab lain yang diturunkan selepasnya, melainkan apa yang dipegang oleh orang Islam, iaitu Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan, kebetulan tahun ini bulan Mei ini bulan Ramadan. Ramadan ini juga adalah bulan turunnya Al-Quran, dan Al-Quran itu dikatakan turun pada malam 17 Ramadan, dan insya-Allah kita hari ini sekitar lagi 7 malam, 7 hari menuju ke malam 17 Ramadan. Dan untuk mereka yang mahukan, tuan-tuan yang ada dalam bilik ini, saya mengundang untuk anda yang mahu mendapatkan rawatan ataupun terapi khas untuk fokus kepada heart chakra ataupun makam qalbu. Jadi dinamakan rawatan itu NAQ, rawatan untuk nur al-lataif qab, cahaya kelembutan kepada qalbi ataupun kepada jiwa. Jadi saya mahu melakukan rawatan itu pada malam 17 Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi kalau anda berhajat, anda boleh mohon, boleh WhatsApp ke saya 017 333 2349 bagi tahu nak terapi NAQ, NAQ, negeri Argentina Q, Q lah, Quran. Jadi bagi tahu nak dapatkan terapi itu, dan anda boleh bagi 2 penama, dan saya akan bagi tahu maklumat bagaimana nak melunaskan fidyahnya, iaitu RM133 untuk 2 penama. Dan kalau anda yang berada jauh berminat juga untuk mendapatkan ijazah NAQ, kalau tadi penyembuhan, yang kedua ini ijazah. Ijazah itu anda boleh juga minta mohon di 0173002349. InsyaAllah admin akan menjawab. Dan untuk pengijazahan kita akan lakukan pada malam 10 terakhir Ramadan nanti, insyaAllah. Anda perlu berikan saya email dan saya akan berikan butiran dan tata cara bagaimana nak melakukan ataupun menerima pengijazahan tersebut. Dan anda boleh bersedia di tempat anda pada masa dan tempat, pada lokasi, pada masa tarikh yang ditetapkan nanti pada email anda, insyaAllah. Dan fidyahnya adalah 313 sahaja untuk satu penama. Okey, itu yang maklumat yang perlu saya bagi tahu. Jom kita terus saja ke sesi kita hari ini. So kita teruskan pada yang sebelum ini, kita telah pun membicarakan tentang qi ataupun pernafasan, dan qi dan pernafasan ini topiknya saya ambil daripada konten seksual kungfu. Jadi dalam konten seksual kungfu, topik ini merupakan satu topik yang daripada yang di dalamnya ada 3 topik besar, iaitu teknik qi, teknik jing dan teknik shen. Saya ulang seperti mana yang kita telah belajar dalam 2 sesi yang sebelum ini. Teknik qi, teknik jing dan teknik shen.
Qi itu pernafasan sebagai asas, kemudian daripada pernafasan ini menandakan kita masih bernyawa, dan seterusnya menghidupkan, mengalirkan tenaga itu, memberikan kita nyawa itu, membolehkan tubuh ini beroperasi. So tubuh ini adalah jin, dan apabila tubuh ini beroperasi, tentunya operatornya adalah minda, dan minda itu adalah shen. So 3 segi qi, jing dan shen. Anda boleh rujuk nota ini di pagi tadi. Saya telah uploadkan satu video yang berkaitan dengan Qi, Jing dan Shen ini, dan anda boleh lihat, boleh baca perlahan-lahan, insyaAllah ada pada masa-masa yang sesuai ataupun bila ada ke lapangan untuk membaca nota-nota ini nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan, antara perkara yang kita harus lihat ataupun perkara yang harus kita bicarakan apabila bercakap tentang pernafasan ini tadi, sebagai orang Islam, dia merupakan kita punya simbol bahawa kita ini masih lagi bernyawa. Jadi apabila kita masih lagi bernyawa, bermaksud kita ini masih lagi terus dalam lingkungan diberikan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya apabila kita melakukan latihan pernafasan ni untuk orang Islam, sebenarnya dia merupakan simbol rasa bersyukur. Jadi pelatihan pernafasan, meditasi sebenarnya adalah sesi tafakur, iaitu berfikir. Tafakur itu diam dan berfikir dan menghayati. Apa yang dihayatinya? Kalau dihayatinya adalah mantra, dia menghayati mantra-mantra sahaja, seperti agama-agama lain. Tetapi mungkin untuk kita orang Islam, apa yang kita mahu hayati sebenarnya adalah kita mahu menghayati anugerah nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana menandakan bahawa kita masih lagi menerima rezeki, kita masih lagi menerima rezeki tenaga kehidupan, kita masih lagi menerima rezeki kita kata apa, kita punya uh, apa ni, rezeki kehidupan tu nyawa lah. Kita punya rezeki makan, minum, insya-Allah, dan rezeki pakaian, rezeki rumah, rezeki kasih sayang yang utamanya yang untuk terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Qi untuk kita adalah sesuatu yang berkaitan tentang anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan bahawa kita ini masih lagi hidup, masih lagi mendapat rahmat, mendapat rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sisi Allah tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Jadi dalam surah Yunus 61 Allah mengatakan bahawa di sisi Allah segalanya ini adalah berkait rapat dengan kasih sayang Allah, dan Allah mengetahui setiap sesuatunya, termasuk sesuatu yang berada dengan diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mereka yang bersama dengan saya sekarang, tolong komen suara dengar ke tidak, tolong bagi tahu supaya kita dapat maklum balas bahawa siaran kita petang ini okey. Line streaming pun nampaknya okey, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat teruskan sesi kita nanti dengan lebih smooth lah. Okey, yang saya telah bagi tahu dulu dalam sesi Qi ni ataupun pernafasan ni, yang topik pertama kita ini, kita juga membicarakan tentang bahawa pada setiap orang kita ini memiliki set nafas, dan set nafas ini yang pertama kita belajar itu dengan memanfaatkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pernafasan. Keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pernafasan itu adalah kita punya set hidung yang mengambil komponen udara yang berada di sekitar kita. So, hidung ini tadi berfungsi sebagai ejen pernafasan, dan apabila clear line, okey, terima kasih. Kita tarik nafas melalui hidung dan dia masuk melalui hus yang berada di dalam tubuh, dalam kerongkong, terus turun pergi ke paru-paru. So paru-paru ini tadi adalah
jentera mengepam dan yang akan menyedut udara ataupun oksigen ataupun tenaga yang kita ambil itu tadi dan disimpankan, dan seterusnya dia akan transferkan komposisi oksigen yang ada pada udara itu tadi kepada jantung, dan jantung bertugas untuk mengepamkannya ke seluruh sistem badan, dan akhirnya seluruh organ-organ dan sistem badan dapat memanfaatkan Qi itu ataupun oksigen. Oksigen itu dilihat juga sebagai Qi pada alam, maknanya sumber kehidupan, sumber tenaga daripada alam. Ini salah satu selain daripada spektrum cahaya. Oksigen itu juga dinilai sebagai salah satu sumber tenaga. Jadi Qi ini sebenarnya adalah gabungan lah. Sebahagian kata hanya cahaya, sebahagian kata cahaya, oksigen dan semua yang memberikan elemen kehidupan kepada tubuh. Dan menariknya dalam teknik ini, dalam nota yang anda akan baca nanti, bahawa dulu kita tidak bergantung kepada set pernafasan ini. 9 bulan pertama dalam kandungan ibu, seperti mana yang saya sebut dalam sesi yang lalu, kita bernafas secara yang berbeza, yang menggunakan sistem yang berbeza yang lain. Jadi pada peringkat itu dikatakan Yuan Qi. Yuan Qi ini tenaga asal tubuh yang beroperasi sepenuhnya. Dia convertkan bentuk tenaga itu kepada Yuan Jing. Dan Jing itu, janin itu mengalami ketumbesaran ataupun pembesaran. Dan apabila kita lahir, kita telah menggunakan sistem pernafasan yang berbeza. Talian kita mungkin sedikit terganggu. Dia kadang-kadang dia laju, kadang-kadang dia perlahan. Jadi akan ada sedikit delay. Kalau anda type apa-apa, mungkin sedikit delay untuk saya membacanya. InsyaAllah. Okey, Tuan Farhad kita, alhamdulillah, terima kasih bersama dengan petang ini, insyaAllah. Jadi kita teruskan. Dalam konteks ini tadi, apabila kita menarik nafas dan nafas itu sampai ke dalam sistem badan kita, so kita akan memanfaatkan dan dihantarkan kepada seluruh sistem tubuh. Dan apabila seluruh sistem tubuh dapat memanfaatkan sistem tenaga ini tadi, dia akan menjadi satu sumber ataupun elemen kehidupan yang membolehkan seluruh jentera, terutamanya otak yang menggunakan oksigen ini paling banyak, bekerja ataupun berlangsungkan pekerjaannya, di mana dia sekitar 20% daripada komposisi oksigen daripada tubuh diambil ataupun dimanfaatkan oleh itu. Sebab itu kita memerlukan rehat yang cukup, kita memerlukan makanan-makanan yang dapat meningkatkan operasi otak yang bagus, dan kita memerlukan senaman. Dan senaman pernafasan ini secara tidak langsung membantu untuk kesihatan minda kita kelak. Kerana dialah yang memerlukan banyak tenaga untuk bekerja. Minda waktu bekerja dengan minda waktu berehat, seperti melakukan latihan pernafasan, meditasi dan tafakur seumpamanya, berzikir seumpamanya, solat malam seumpamanya, adalah minda yang dapat menjanakan ataupun merechargekan tenaganya. Dapat rehat satu, yang keduanya dia dapat retreat semula ataupun rechargekan semula tenaganya. Itu meningkatkan kualiti oksigen di dalam tubuh, di mana waktu kita melakukan meditasi, solat tadi, berzikir tadi, macam Ramadan ni tarawih tadi, kandungan oksigen itu juga dapat dipergandakan. Sebab itu kita tidak mengalami keletihan yang keterlaluan walaupun kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu antara hikmah bulan Ramadan ini. Okey. Pernafasan yang seperti kita sentuh minggu lepas, masuk ke paru-paru, dan pernafasan pertama ini dia panggil sebagai pernafasan asas, dan dia menggunakan pada bahagian dada. Dan apabila dia menggunakan pada bahagian dada, kita kena pastikan apabila kita mengambil nafas itu tadi, kita menggerakkan pergerakan otot-otot dada ini secara langsung. Di mana apabila kita mengambil nafas, kita kembangkan dada dengan membukakan sedikit dada. Apabila kita melepaskan nafas, kita kempis ataupun kita kuncupkan dada. Cara tak langsung boleh digabungkan dengan otot pada tulang bahu, kerana tulang bahu akan menjadi tempat untuk menarik otot-otot pada bahagian
dada ini. Jadi apabila kita tarik nafas, boleh kembang ataupun bukakan bahu, bukakan otot bahu, dada kembang. Bila lepaskan nafas, kita akan kempiskan semula. Okey, kita akan kendurkan bahu kita. Tarik nafas, kembangkan bahu. Lepas nafas, kendurkan semula. Itu teknik pada bahagian pada tubuh. Untuk set pernafasan tadi, tarik nafas melalui hidung. Lepas nafas, gunakan untuk latihan ini, kita gunakan mulut. Bukakan sedikit mulut. Macam kita menguncungkan sikit. Kita lepaskan nafas dengan menghembuskannya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, menggunakan mulut kita. So, bila kita tarik nafas, hidung. Lepas nafas, mulut. Sewaktu melakukan pernafasan ini tadi minda kita memberi tumpuan kepada proses pernafasan itu tadi. Dengan melihat, seolah-olah melihat kita menarik nafas sambil memejamkan mata, melihat kita menarik nafas itu atau membayangkan kita menarik udara itu, kemudian masuk pada rongga-rongga dan terus ke bahagian paru-paru, dan kemudian melepaskannya semula ke udara-udara ataupun karbon dioksida yang dikumpul, dilepaskan dan keluar melalui mulut kembali pada alam. Jadi untuk menandakannya supaya minda dapat tahu di mana arasnya itu, so kita letakkan tangan kita pada bahagian dada, di mana ibu jari kita ataupun bahagian belakang pada ibu jari ini disandarkan, dirapatkan pada bahagian sternum. Tulang pada bahagian dada diletakkan pada bahagian situ dan diletakkan tangan umpama semikian, ataupun boleh saja pada posisi berdoa. Kalau berdoa, tidak lagi ibu jari yang letak di tengah tetapi diletakkan pada bahagian tapak bawah tapak tangan ini pada bahagian situ. Jadi apabila hembuskan nafas, rasakan udara itu halus ataupun dingin kena pada jari-jari kita, insya-Allah. Jadi proses ini apabila kita lakukan, kita tarik nafas, lepas nafas dalam keadaan yang teratur. Tarik nafas, gabungkan dengan pergerakan pada bahu. Lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas. Seandainya anda telah mahir kerana telah latih pada hari Rabu yang lalu, anda boleh turunkan tangan dan lihatkan saja pada bahagian bawah, hanya menggunakan daya imajinasi untuk tahu di mana fokus, titik fokus pernafasan, iaitu pada bahagian dada. Okey, penting kita pernafasan yang pertama ini adalah pada bahagian dada. Dan apabila bercakap tentang pada bahagian dada, dia bermaksud memanfaatkan fungsi paru-paru dan jantung sepenuh. Okey, nanti kita akan pergi kepada langkah-langkah yang lain di mana kita akan turunkan, mampatkan pada bahagian yang lebih bawah pada tubuh. Jadi pada level yang pertama ini, latihan yang pertama ini, buat latihan tadi dan fokus pada bahagian dada dan diulang sebanyak 21 kali. 21 kali ini tadi kita lakukan untuk satu sesi. Bermaksud kalau pada sesi, katalah kita buat waktu pagi, pastikan anda ada ruang untuk buat inhale and exhalation itu tadi sebanyak 21 kali. Inhalation dengan exhalation itu tadi sebanyak 21 kali. Jadi apabila selesai 21 kali, baru dilengkap ataupun baru dikatakan sempurna untuk satu sesi. Dan apabila sempurna untuk satu sesi, barulah boleh pergi ataupun boleh buat aktiviti lain. Kalau kata dalam buat tu separuh jalan terpaksa dibatalkan, sebaiknya nanti bila ada masa yang lain kita ulang semula daripada pertama, kedua, ketiga, maknanya ada 21
satu kali inhalation, tarik nafas, dan exhalation, lepaskan nafas itu. Untuk bantu pernafasan anda teratur, belajar ataupun kuasai counting breathing. Counting breathing ini tadi, apabila kita tarik nafas, kita ada in mind juga kita createkan rhythm, iaitu kita tarik nafas 1, 2, 3, 4. Dan apabila kita lepaskan nafas 4, 3, 2, 1. Kita ulang apa yang saya telah bagi tahu pada minggu lepas. Seperti mana saya bagi tahu, minggu ni kita nak pemantapan. Kita nak pemantapan apa yang telah kita kongsikan pada minggu lepas, insya-Allah. Jadi kalau anda yang mengikuti sesi petang ini bersama-sama kita, ayuh kita lakukan sedikit latihan pernafasan, insya-Allah. Okey. So latihan pernafasan hari ini kita akan membicarakan tentang pernafasan pertama, iaitu pada bahagian dada tadi, dan kita lakukan bersama-sama. Kita mulakan dengan kalam ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalam basmallah, bismillahirrahmanirrahim. Seluruskan cakra-cakra anda ataupun luruskan tubuh. Meskipun latihan pernafasan ni boleh dibuat sambil berbaring, tapi disebabkan kita buat ni untuk pernafasan asas, untuk dapatkan kita kata signifikannya juga pada energi, iaitu Qi ni juga definisinya energi. Energi tubuh, kita luruskan cakra-cakra dengan meletakkan cakra-cakra kita ini tadi, yang base di bawah, yang sacral di atas pada yang base, iaitu kita dengan posisi duduk. Apabila kita duduk, insya-Allah cakra kita berada dalam keadaan yang berbaris lurus, insya-Allah. Jadi sekarang tuan-tuan perempuan yang bersama dengan saya, kita duduk dalam keadaan sempurna. Cuba elak untuk silangkan kaki. Kalau anda duduk bersila, lonjorkan kaki atau boleh bendkan kaki. Kalau anda duduk di kerusi, letakkan kaki ke bawah, tapak kaki rapat ke bumi. Jadi apabila kita melakukan teknik ini, kita juga biasanya menghayati bahawa nafas itu adalah anugerah. Kerana Allah gunakan perkataan nafas itu yang bermaksud di dalam Al-Quran, yang bermaksud sebagai tiupan, meniupkan. Jadi perkataan Arabnya nafas, yang Allah kata ruhi, ruhku. Dia meniupkan ke dalamnya ruhku ataupun penciptaanku. Jadi Allah kata perkataan nafas, iaitu nafas ini perkataan Arab, yang merujuki kepada dialah yang meniupkan. Jadi umpama bila kita menghayati nafas ini, seolah-olah kita menghayati bahawa Allah masih lagi terus meniupkan kita nyawa, dan ini menginsafkan, meletakkan kita ni sebagai hamba-Nya pada setiap masa, insya-Allah. Jadi sambil kita melakukan sesi ini, dah duduk lurus, kita fokuskan pada bahagian paru-paru. Jadi bermula pernafasan Qi yang pertama ini tadi, seperti dalam nota ini anda lihat bahawa kita cuba fokus kepada bahagian jantung dan paru-paru. So duduk rehat sempurna, kendurkan otot-otot bermula daripada muka, bahu, dada, perut, hingga ke kaki. Tadi kaki jangan silangkan, lonjorkan kaki ataupun rapatkan tapak kaki pada lantai. Kemudian bernafas dengan tenang. Kita mulakan dengan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas tenang, lepas nafas penuh kesyukuran. Tarik nafas dengan tenang, senyap dan selesa. 1, 2, 3, 4. Lepaskan nafas. 4, 3, 2, 1. Minda memberi tumpuan kepada proses pernafasan
Dan lokasi pernafasan iaitu pada bahagian dada. Tarik nafas perlahan-lahan, lepas nafas penuh kesyukuran. Tarik nafas perlahan-lahan, lepas nafas penuh kesyukuran. Teruskan. Tarik nafas, lepas nafas. Tarik nafas tenang, lepas nafas penuh kesyukuran. Teruskan hingga 21 kali nanti dalam keadaan yang selesa. Dan sambil anda melakukan latihan yang pertama ini tadi, sambil itu boleh juga anda akhiri dengan sedikit senaman, iaitu apabila anda nanti selepas saja melakukan sesi tadi 21 kali, nanti tambahkan waktu anda menarik nafas, anda angkatkan kedua-dua tangan ke atas. Dan apabila lepaskan nafas, anda turunkan perlahan-lahan ke bawah. Buat beberapa kali sebagai tambahan kepada 21 kali. Umpamanya bila kita selesai saja latihan pernafasan tadi, tidak perlu terlalu terikat. Kalau sambil baring pun boleh, sambil kata buat latihan pernafasan, bila dah selesai, kemudian anda berbaring, kemudian anda hanya tarik nafas, terus angkatkan tangan ke belakang pada bahagian belakang kepala dan lepas nafas, turunkan semula. Okey, apabila tarik nafas, angkatkan kedua tangan ke bahagian belakang kepala, boleh separas dengan bahagian kepala, dan lepaskan nafas, boleh turun semua. Okey, bila tarik nafas, boleh tolak tinggi ke udara, bila lepaskan nafas, boleh turunkan tangan ke sisi kiri dan kanan semula. Lakukan beberapa kali. Okey, insya-Allah. Dan latihan pernafasan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan signifikan kita punya jantung dan paru-paru. Apabila kita melakukan latihan pernafasan ini, pastikan kita mempunyai ataupun memberikan ruang yang secukupnya untuk tubuh kita supaya dapat bukan hanya buat latihan, tapi sebenarnya dia merehat dan rechargekan pada bahagian jantung dan paru-paru. Dia dapat membukakan kapet-kapet halus yang ada pada permukaan paru-paru untuk menjadikan paru-paru ini lebih efisien, untuk menjadikan paru-paru ini lebih bagus dalam proses menyerap oksigen yang diambil melalui proses pernafasan yang kita lakukan. InsyaAllah. Hayati permata asli diri ini sebagai anugerah daripada Tuhan untuk diri kita,
teruskan pelatihan hingga kita jumpa insya-Allah pada minggu depan, sama ada hari Selasa ataupun hari Rabu. Saya akan maklumkan. Kemungkinan besar hari Selasa. Tapi kalau tak ada hari Selasa, bermaksudnya hari Rabu, insya-Allah. Sekian, selamat teruskan berpuasa dan jangan lupa kita sekarang 25 Mei adalah hari wafatnya baginda Rasulullah yang bersamaan dengan 1 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah yang dulu. Dan hari ini banyakkan berselawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya besok adalah 26 hari bulan, 27 hari bulan dan seterusnya 28 hari bulan. 28 Mei adalah tarikh istiwa Al-Azam, di mana tarikh untuk kita faham bahawa matahari akan lalu ataupun istiwa di atas langit bumi di Mekah. So insya-Allah matahari akan berada tegak di atas Kaabah pada 28 hari bulan Mei jam 12.20 lebih kurang 12.20 ataupun 12.16 di Mekah. Di Malaysia ini sekitar pukul 5.20 insya-Allah. Jadi ambil kesempatan untuk memanfaatkan hari Isnin ini 28 hari bulan Mei sebagai hari yang mustajab untuk berdoa insya-Allah. Saya doakan kebahagiaan dan kejayaan untuk anda semua. Terima kasih kepada yang terus online hari ini. Yang mana yang tak bersempatan lihat video ini, saya akan simpankan nanti insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita bertemu lagi insya-Allah. Biarpun jatuh, tetap ku bangun, meskipun perlahan, langkah terus ku hayun, semangat khalifah terus ku pegang, kisah hijrah Rasul terus ku julang, berubah menuntut jiwa sang pejuang, ke jalannya diri mangpulang. Hijrah itu berubah, hijrah itu peta Allah, hijrah menjadi seruan dakwah, hijrah mencari diri yang fitrah, hijrah sebuah sunnah, hijrah itu amanah, hijrah sebuah sunnah, hijrah itu amanah. Cari dirimu yang asli, tanda asalmu di takwim Nabi, gali potensi diri yang tersembunyi, bongkar kuasa hijrah diri, usah undur, biar kalah, ini wadah pelaku hijrah, demi fitrah sunnah dan amanah, terus laungkan jom hijrah.